Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekelas yang lain. Semoga kita dalam keadaan sihat dan dimudahkan segala urusan. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai Pulau Haba di kawasan kajian kami iaitu di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang serta Bandaraya Ipoh, Perak. Saya Muhammad Iskandar bin Mokhtar. Saya akan menerangkan tentang kawasan kajian di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang serta Bandaraya Ipoh, Perak. Berikutan kawasan yang dipilih sebagai bandar yang mempunyai titik panas yang tertinggi di Malaysia, dan ini disebabkan faktor perkembangan teknologi industri atau dikenali tumpuan perdagangan dan pentadbiran. Ini menjadi tumpuan rakyat untuk berhijrah dan bertumpu ke suatu tempat. Peningkatan pencemaran memang tidak dapat dinafikan lagi. Jika berlaku jerebu dan bacaan pencemaran udara boleh menyebabkan darurat, ditambah dengan faktor sekeliling yang membantu meningkatkan lagi pencemaran. Ini dapat dibandingkan dan dibuktikan dengan berlakunya pandemik COVID-19 yang mempunyai impak yang tinggi kepada dunia, serta Malaysia tidak terkecuali. Ini terbukti semasa kerajaan Malaysia ingin membendung penularan wabak COVID-19 dengan menguatkuasakan Undang-Undang Akta 342 pencemaran penyakit berjangkit. Antara usaha kerajaan adalah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Lembah Kelang khususnya, dan ini mengejutkan Jabatan Alam Sekitar yang menyatakan bacaan penurunan yang baik dan laporan sepenuhnya sudah dibentangkan. Status kualiti udara sebelum dan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Negara telah melepasi Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga iaitu dari 15 April 2020 hingga 28 April 2020 dan sedang menjalani PKP fasa keempat sehingga 12 Mei 2020. Jabatan Alam Sekitar JAS telah membuat pemantauan dan menganalisis perbandingan terhadap Indeks Pencemaran Udara IPU sebelum dan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ini berkuat kuasa pada 18 Mac hingga 28 April 2020. Analisis IPU yang dijalankan daripada 1 Mac 2020 hingga 28 April 2020 menunjukkan sebanyak 26% peningkatan IPU bagi bilangan hari bersih dan penurunan 19% IPU bagi bilangan hari sederhana di seluruh Malaysia semenjak PKP ini dikuatkuasakan. Seterusnya kita masuk kepada status kualiti udara sebelum dan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Terdapat dua graf menunjukkan perbandingan bacaan IPU sebelum dan semasa pelaksanaan PKP bagi bilangan hari bersih dan sederhana di seluruh Malaysia. Graf berwarna biru menunjukkan peratusan IPU yang baik, manakala graf yang berwarna hijau menunjukkan peratusan IPU yang sederhana. Graf 3 menunjukkan perbandingan bacaan purata kepekatan harian SO2 sebelum dan semasa pelaksanaan PKP bagi stesen terpilih di Lembah Kelang. Yang berwarna biru menunjukkan Lembah Batu Muda, yang berwarna oranye menunjukkan Ceras, yang berwarna kelabu menunjukkan Putrajaya, berwarna kuning iaitu Petaling Jaya, berwarna biru Shah Alam, hijau Kelang dan seterusnya biru Banting. Ini adalah terdapat penurunan 6% hingga 26% bagi parameter SO2 semasa PKP sedang dijalankan, iaitu terdapat beberapa fasa sebelum PKP, fasa semasa PKP iaitu fasa pertama, dan fasa seterusnya adalah fasa kedua dan fasa ketiga. Perbandingan bacaan kepekatan SO2 di Lembah Kelang sebelum dan semasa PKP ditunjukkan di dalam rajah tersebut.
Seterusnya, graf 4 menunjukkan perbandingan bacaan purata kepekatan harian NO2 sebelum dan semasa pelaksanaan PKP bagi stesen terpilih di Lembah Kelang. Dengan ini, terdapat penurunan 49% hingga 68% bagi parameter NO2 semasa PKP sedang dijalankan. Graf menunjukkan perbandingan bacaan kepekatan NO2 di Lembah Kelang sebelum dan semasa PKP. Kita masuk kepada graf yang kelima. Graf kelima menunjukkan perbandingan bacaan purata kepekatan harian CO sebelum dan semasa pelaksanaan PKP bagi stesen terpilih di Lembah Kelang. Terdapat penurunan 21% sehingga 48% bagi parameter CO semasa PKP sedang dijalankan. Dan graf menunjukkan bahawa bacaan kepekatan adalah perbandingan bacaan kepekatan CO di Lembah Kelang sebelum dan semasa PKP. Seterusnya, graf 6 menunjukkan perbandingan bacaan purata kepekatan harian PM2.5 sebelum dan semasa pelaksanaan PKP bagi stesen terpilih di Lembah Kelang. Terdapat penurunan 17% sehingga 36% bagi parameter PM2.5 semasa PKP sedang dijalankan. Rajah menunjukkan perbandingan bacaan kepekatan di Lembah Kelang sebelum dan semasa PKP. Seterusnya, kita masuk kepada rajah 1. Rajah 1 menunjukkan peta tahap nitrogen dan dioksida di Selangor dan Lembah Kelang pada 18 Mac sehingga 13 April 2019 dan tempoh yang sama pada tahun 2020. Terdapat perbezaan di mana perbezaan pada Mac 18 hingga April 13, 2019, kualiti udara yang sangat teruk berlaku dan manakala pada Mac 18 sehingga April 13 tahun 2020 terdapat pengurangan kualiti udara pada alam sekitar yang berlaku. Ini menunjukkan dalam tempoh PKP dilaksanakan, kualiti udara adalah sangat baik di Lembah Kelang. Walaupun COVID-19 terus mencangkam dunia, penceritaan melalui data menjadi semakin penting dalam membantu orang memahami kesan krisis. Rajah 1 menunjukkan kesan yang amat ketara dan drastik penurunan pencemaran udara di Selangor, Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Gas yang dilepaskan pada setiap hari ialah berpunca daripada bahan bakar fosil, petrol dan diesel yang digunakan oleh penduduk Kuala Lumpur, Selangor dan Lembah Kelang. Nitrogen oksida dihasilkan oleh bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas. 80% kadar pencemaran NO2 pada ruang udara. Ini adalah hasil penelitian mereka terhadap data spektrometri dari satelit Copernicus Sentinel-5P milik Agensi Angkasa Eropah. Analisis menunjukkan penurunan paras gas pencemar utama di dalam udara, khususnya di bandar-bandar utama di seluruh negara. Ini menunjukkan bahawa pelaksanaan PKP bukan sahaja dapat memutuskan rantaian penyebaran penyakit COVID-19 tetapi juga dapat mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar disebabkan oleh pengurangan aktiviti atau punca-punca yang menyebabkan pelepasan gas pencemar udara seperti pelepasan dari asap kenderaan bermotor, pelepasan asap cerobong dari proses perindustrian dan aktiviti pembakaran terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazib bin Azhar. Dekat sini saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai suhu di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang pada tahun 2010 hingga 2020. Berdasarkan rajah di atas, dengan permulaan data pada Ogos 2010, di mana suhu tertinggi adalah 32 darjah Celsius meningkat sehingga 33 darjah Celsius pada bulan Jun 2012 dan mencapai sehingga 35 darjah Celsius pada Mac 2016. Kebiasaannya pada penghujung tahun, apabila musim tengkujuh melanda, akan memperlihatkan penurunan suhu seperti graf di atas. Namun boleh dilihat pembangunan pesat di Kuala Lumpur menyebabkan peningkatan suhu yang amat ketara dalam julat masa 10 tahun ini. Namun begitu, berikutan pandemik COVID-19 yang melanda pada awal Februari 2020 memperlihatkan penurunan secara mendadak kerana kurangnya aktiviti di luar rumah serta persekitaran yang lebih bersih
akibat daripada kurangnya pencemaran sedikit sebanyak menyumbang kepada perkara positif ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan ke kawasan kajian kedua iaitu Bandaraya Ipoh. Ianya merupakan ibu negeri Perak di mana ianya terletak di daerah Kinta. Di dalam daerah Kinta, terdapat 3 mukim iaitu Ulu Kinta, Sungai Raya dan juga Sungai Terap. Mukim Ulu Kinta mempengaruhi 97.75%, Sungai Raya 2.12% dan juga Sungai Terap 0.13% daripada jumlah keseluruhan kawasan. Iklim Bandaraya Ipoh dikelaskan sebagai iklim tropika lembap dengan kadar suhu yang tinggi sepanjang tahun. Keadaan purata atmosfera Bandar Ipoh ialah suhu maksimum harian siang 34.0 darjah Celsius dan minimum 28.8 darjah Celsius. Manakala suhu maksimum malam ialah 29.5 darjah Celsius dan suhu minimum malam 23.3 darjah Celsius. Min suhu maksimum ialah 32.8 darjah Celsius dan min suhu minimum 27.6 darjah Celsius. Bagi mengesan impak Pulau Haba, observasi terhadap aktiviti antropogenik di lanskip permukaan kawasan penting di Ipoh dilakukan. Ianya melibatkan kawasan-kawasan seperti Pengkalan, Lahad, Meru Raya, Cemor dan juga Simpang Pulai. Observasi ini dilakukan kerana dalam masa tempoh 10 tahun, pembangunan amat pesat telah dilakukan di kawasan-kawasan tersebut. Kawasan pusat Bandar Ipoh sekarang ini berkeadaan semakin tepu untuk dibangunkan kerana kekurangan kawasan lapang. Oleh itu, kawasan-kawasan tersebut yang dahulunya mempunyai badan air seperti kawasan Lombong dan juga kawasan Paya dibangunkan bagi tujuan pembandaran. Sebuah buku yang bertajuk Pembandaran Iklim Bandar dan Pencemaran Udara oleh Syamsani pada tahun 1982 menyatakan bahawa pembandaran dapat mempengaruhi iklim bandar melalui 3 cara iaitu yang pertama, pembandaran secara tidak langsung mengubah sifat fizikal permukaan bumi melalui pembinaan bangunan, jalan raya, kawasan tempat letak kereta dan pembinaan lain. Perubahan tersebut boleh meningkatkan keupayaan permukaan bandar untuk menyimpan haba, menambah kekasaran, menutup sebahagian besar daripada permukaan dan tidak telap air serta mempengaruhi pergerakan angin. Yang kedua, manusia dan aktivitinya mengeluarkan jumlah haba yang banyak yang dapat mempengaruhi iklim. Dan juga yang ketiga, bandar juga boleh mengeluarkan partikel-partikel halus yang banyak ke udara. Partikel-partikel tersebut bukan hanya boleh mempengaruhi kesihatan tetapi juga mampu mempengaruhi beberapa unsur iklim terutamanya bahang dan cahaya matahari. Assalamualaikum, saya Nurul Ain Najwa binti Sabi. Saya akan menerangkan tentang iklim mikro Bandaraya Ipoh Perak. Kepesatan aktiviti antropogenik telah menyebabkan berlaku perubahan fungsi dan guna tanah Ipoh sehingga memerlukan deplotasi badan air, kawasan bekas Lombong untuk ditukarkan kepada kawasan perumahan, perniagaan, perindustrian dan lain-lain. Aktiviti ini merebak hingga ke kawasan pinggir bandar. Antara kawasan Lombong yang telah dibangunkan ialah kawasan perumahan Gelombang Melembu, perumahan Kos Rendah Bercam, Taman Pengkalan, Taman Meru, Ipoh Garden Earth, Metro Ipoh Baru dan kawasan perindustrian Pengkalan seluas 11,073 hektar. Kepesatan kegiatan antropogenik ditambah lagi dengan projek pembangunan semula Green Town sebagai pusat komersial dan pusat pentadbiran yang menukarkan kawasan ini menjadi kawasan tumpuan orang ramai dan berkeadaan sesak. Sebagai kesimpulan, aktiviti antropogenik dikesan pesat berlaku di kawasan Bandaraya Ipoh. Aktiviti ini telah membawa perubahan kepada permukaan bumi melibatkan kawasan pusat bandar dan kawasan sub-bandar dan juga telah dapat dikesan banyak berlaku di kawasan pinggir bandar. Apabila kawasan pusat bandar menjadi semakin tepu dengan aktiviti antropogenik, maka aktiviti ini telah dipindah dan merebak ke kawasan Paya, bekas Lombong dan badan air yang menimbulkan kesan penambahan kawasan yang permukaan buminya ditutupi oleh material tidak telah air seperti bahan terturap. Keadaan ini boleh mempengaruhi peningkatan suhu bandar. Justru itu, pihak bertanggungjawab dan semua pihak yang terlibat perlulah terus memastikan segala aktiviti antropogenik yang dilakukan mengambil kira pemeliharaan kawasan hijau dalam menyederhanakan suhu bandar. Kajian
observasi aktiviti antropogenik ini jelas penting dalam memahami perubahan permukaan yang boleh mempengaruhi atmosfera Bandar Ipoh. Berikut adalah suhu di Ipoh pada tahun 2009 hingga 2020. Berdasarkan Raja, dengan permulaan data pada Januari 2009 di mana suhu tertinggi adalah 20 darjah Celsius meningkat sehingga 33 darjah Celsius pada bulan Jun 2011 dan mencapai sehingga 35 darjah Celsius pada Mac 2016. Kebiasaannya, pada penghujung tahun apabila musim tengkujuh melanda akan memperlihatkan penurunan suhu seperti graf di atas. Namun, boleh dilihat pembangunan pesat di Ipoh menyebabkan peningkatan suhu yang amat ketara pada julat masa 10 tahun. Namun, berikutan pandemik COVID-19 yang melanda pada awal Februari 2020 memperlihatkan penurunan secara mendadak kerana kurangnya aktiviti di luar rumah serta persekitaran yang lebih bersih akibat daripada kurangnya pencemaran sedikit sebanyak menyumbang kepada perkara positif ini. Kesimpulannya adalah banyak lagi tindakan yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan masalah pulau haba di masa hadapan, khasnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Secara ringkas, usaha mengurangkan masalah pulau haba boleh dijalankan sekiranya dilaksanakan penilaian impak alam sekitar EIA, rancangan guna tanah yang menyeluruh dan teratur serta kawalan pencemaran khasnya udara melalui undang-undang. Bagi membantu melaksanakan ketiga-tiga teras penting ini, maka perlulah ada pengawalan dan penilaian, penyelidikan dan latihan serta kesedaran dan sokongan orang awam. Dengan ini, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri serta penguasa tempatan amat diperlukan dalam melaksanakan sesuatu perancangan, pertelagahan dan perselisihan antara satu sama lain boleh menyebabkan ketidakberkesanan strategi yang telah digubal dan dicadangkan. Implikasinya, usaha-usaha bagi mengurangkan masalah suhu bandar yang tinggi akan menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.